Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita berlangsung lagi siaran langsung bersama saya Hanafi di page Tamas. InsyaAllah boleh komen, like dan share page Tamas. InsyaAllah semoga bermanfaat dan kita jadikan share perkongsian yang bermanfaat di Facebook kita kepada rakan-rakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bertambahkan pahala saham kita di akhirat kelak, insya-Allah. Alhamdulillah, semoga harap tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di rumah kita dalam fasa PKP lagi, masih lagi duduk di rumah dan ada yang bekerja daripada rumah, insya-Allah. Jadi kita jadikan amalan-amalan sunnah, kita hidupkan amalan sunnah di rumah, insya-Allah. Jadi hari ini saya nak berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan di live Facebook Tamas. Dalam perkongsian hari ini kita akan bawa juga antara satu makanan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dah lalui daripada sesi live yang kemarin, yang lepas-lepas. Saya ada berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan antara makanan sunnah yang pertama saya kongsikan iaitu kurma ajwa. Kurma yang mana amalan kurma yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajar oleh sahabat dan diajarkan kepada sahabat-sahabat. Kemudian saya bawa juga habbatus sauda. Habbatus sauda dah terlepas cakap. Saya bawakan juga live juga, kita bawa makanan sunnah madu. Dan kemudian kita bawa juga antara makanan-makanan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za'faran. Jadi hari ini saya akan berkongsikan antara satu juga makanan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam tajuk kita Cinta Sunnah, live Cinta Sunnah yang bertajuk hari ini segudang manfaat habbatul sauda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mesti dah tahu dah habbatus sauda tu apa. Dalam habbatus sauda ni di dalam bahasa Arab, habbatus sauda dalam bahasa Melayu je biji hitam. Kalau bahasa Arab, kalau kita sebut habbah, habbatun iaitu biji atau sebiji. Habbatun sauda. Boleh juga kadang-kadang bahasa Arab ni kalau kita sebut untuk perlahan pun kita sebut habbah. Kalau kita ada bawa kereta, kalau kita berada di negara Arab, kita ada Arab tu bawa kereta dan kelajuan, kita sebut habbah, maknanya satu-satu. Ataupun kita tengah beratur, ada orang Arab kata habbah, maknanya beratur dengan seorang-seorang ataupun pergi dengan seorang-seorang. Maknanya beratur habbah. Jadi satu ataupun sebiji, boleh dinamakan sebiji habbatun, iaitu sebiji as-sauda, alif hamzah sauda, habbatun sauda, maknanya sauda ni bermaksud hitam. Dia ambil asal perkataan aswad, yang maksudnya hitam. Jadi bentuk biji habbatus sauda itu berbentuk hitam. Orang Melayu kita panggil Allahumma salli ala Muhammad, jintan hitam. Mesti ada orang pernah dengar jintan putih, jintan manis, macam jintan lah. Dia pun antara satu bahan-bahan ataupun rempah dipanggil jintan, iaitu jintan hitam. Jadi hari ini kita akan menceritakan mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu manfaat habbatus sauda. Dah tahu apa itu habbatus sauda.
dah tahu dah apa perubatan. Di dalam perubatan itu, di dalam perubatan tentang habatu sauda. Banyak dah kita dah tahu habatu sauda itu. Mungkin ada yang dah dengar daripada sahabat-sahabat, mungkin ada yang dah amalkan habatu sauda ni daripada awal, dah amalkan. Sebab apa? Dah tahu manfaat habatu sauda itu sendiri. Jadi hari ni kita nak berkongsi bersama-sama apa kelebihan habatu sauda. Apa habatu sauda ni? Adakah habatu sauda ni telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Saya akan bawakan hari ini, kita akan share manfaat-manfaat yang berada di habatu sauda. Jadi hari ini saya nak tunjukkan macam mana habatu sauda. Mungkin ada yang tak tahu apa habatu sauda. Jadi saya bahasa Melayukan dia jintan hitam ataupun biji hitam. Okey, hari ini saya ada bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana tidak mengenali habatu sauda. Habatu sauda. Ini dia habatu sauda. Dekat tangan saya ni habatu sauda. Dia berwarna hitam. Biji kecil. Kecil saja. Dia macam jintan lah. Rempah. Inilah habatu sauda. Habatu sauda. Dan habatu sauda ni banyak sekarang dah proses habatu sauda ni menjadi minyak pun ada. Ada sekarang pun dia menjadi pil, kapsul. Ada juga sekarang dah berbentuk kapsul. Ada juga dah berbentuk kapsul. Jadi banyak manfaat yang digunakan habatu sauda ni. Banyak sangat manfaat habatu sauda. Ada yang gunakan di dalam masakan. Di dalam masakan. Waktu pengalaman saya belajar di negara Arab, dia orang akan buat satu kuih. Habatu sauda ni digunakan, dia letakkan di atas kuih. Macam kuih Doraemon tu, dia letakkan di dalam kuih tu habatu sauda. Bila digoreng, bila kita buka, habatu sauda tu melekat dekat kulit roti tu, kuih tu. Macam kita kadang-kadang macam kita buat apa tu? Macam apa nama dia? Bijan. Bijan. Macam juga bijan, ada kuih bijan diletakkan jadi putih, bijan putih. Tapi di sana dia pakai habatu sauda. Dijadikan di dalam minuman pun ada. Dijadikan di dalam rempah masakan pun ada. Sebab dia bau dia ada bau. Bau dia sangat harum. Sangat harum. Jadi saya nak kongsikan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis memang ada di dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang manfaatnya habatu sauda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, inna hadhihi habbata sauda shifaan min kulli da illa minassam. Hadhihi habbatu sauda shifaan min kulli da illa minsam. Itu hadis yang Rasulullah SAW bersabda. Dalam maksudnya, sesungguhnya habatu sauda ini adalah ubat untuk segala penyakit. Illa minsam, kecuali kematian. Kecuali mati. Ini hadis yang Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya habatu sauda ni adalah ubat untuk segala penyakit kecuali mati. InsyaAllah bila kita amalkan, apa penyakit yang kita rasa, dan habatu sauda ni dalam kitab perubatan ada yang mengatakan ada
antaranya ubat, Habatus Sauda ni adalah satu apa orang panggil, ubat yang boleh menyembuhkan, insya-Allah sembuh tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga boleh membuat merawat, kita bagi bahasa merawat lah, boleh merawatkan banyak jenis penyakit, seperti antara satunya sesama. Ini adalah tips perubatan Islam. Apabila kita sesama, kita tumbuk Habatus Sauda ni, kemudian kita letakkan di dalam kain, kemudian kita baukan Habatus Sauda itu. Ada juga jenis-jenis penyakit yang boleh dirawat oleh Habatus Sauda. Jadi antara satu amalan, sama kalau kita tidak sakit pun, kita jadikan Habatus Sauda ni adalah satu amalan harian. Selalunya saya amalkan Habatus Sauda ni, mungkin ada pernah dengar, kita amalkan Habatus Sauda ni bersama madu. Hari tu saya live, saya tak bawa Habatus Sauda lah, sebab saya akan masukkan live di kali ini. Apabila kita amalkan madu, kita masukkan sekali makanan sunnah Habatus Sauda ni untuk jadikan suplemen harian. InsyaAllah ini adalah antara satu suplemen yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat sehingga kini, yang tidak ada was-was. Tapi perlu kita ingat, bukan makan dengan berlebihan. Macam hari itu saya kongsikan makanan madu satu hari sekali sahaja. Kalau berlebihan pun boleh memudaratkan diri kita. Jadi ini antara satu makanan sunnah yang saya selalu juga amalkan bersama madu, bersama Habatus Sauda. Jadi setiap pagi rutin macam kita makan madu, saya kongsikan hari itu, kita makan madu pada waktu pagi. Sebelum sarapan kita ambil macam makan madu tu antaranya bersama dengan Habatus Sauda. Hari itu saya kongsikan makan madu bersama air suam. Kita minum bersama air suam. Tapi antara makanan sunnah itu atau makanan madu bersama Habatus Sauda. Jadi kita ambil madu segelas banyaklah. Kita ambil madu sesudu. Kita ambil madu sesudu. Bukan madu segelas, habis pening nanti, pitam nanti, panas. Jadi kita ambil madu sesudu, kita tuangkan. Sudu yang baik adalah digunakan sudu plastik ataupun kayu sewaktu minum madu itu, seperti sewaktu makan madu tu. Jadi kita ambil madu sesudu, kemudian kita letakkan 7 biji sahaja. Kita letakkan 7 biji sahaja. Ni kecil je. Habatus Sauda ni memang kecil. Jadi kita ambil 7 biji, kita letakkan di atas madu yang bersama sudu tadi, kemudian kita makan. Itulah cara untuk makan Habatus Sauda. Jangan berlebihan, jangan ambil satu sudu. Ini rasa satu sudu ni, satu mangkuk kecil ni satu sudu. Jadi tidak rugi. Sebab apa? Habatus Sauda ni harga dia berpatutan. Tidak ada masalah. Harga dia memang berpatutan. Jadi boleh dapatkan madu ni di kedai-kedai Arab berhampiran rumah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah satu amalan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan
dan Rasulullah SAW janjikan, dan Rasulullah SAW marketingkan ataupun iklankan, promotekan Habatus Sauda ni. Habatus Sauda ni, jadi inilah ubat untuk segala-gala ubat, segala-gala penyakit kecuali mati. Mati itu tidak ada ubat dia. Mati itu tidak ada ubat dia. Jadi inilah ubat untuk segala-gala penyakit. Ada juga ulama membahaskan, adakah semua penyakit di dalam hadis ini digunakan atas semua penyakit? Bukan. Dalam ulama hadis kata dia penyakit yang disebut di dalam hadis itu adalah penyakit yang apa orang panggil, Allahumma salli ala Muhammad. Penyakit, ada jenis-jenis penyakit sahaja. Ada jenis-jenis penyakit sahaja untuk digunakan untuk merawat sejenis-jenis penyakit sahaja. Jadi banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah jintan hitam yang perlu ada bersama kita berada di rumah kita. Antara bahan-bahan suplemen yang kita perlu ada, inilah dia. Antara barang-barang suplemen yang perlu kita ada di rumah, inilah Habatus Sauda. Jadi waktu ada satu lagi amalan orang-orang alim, dia kongsikan Habatus Sauda ni boleh dijadikan juga sebagai ubat ain. Ubat ain. Ini satu amalan yang diajarkan oleh guru saya. Ubat ain ataupun dia panggil sihir pun boleh, insya-Allah boleh melindungi diri kita daripada sihir. Kita letakkan Habatus Sauda tu di dalam kain, kemudian kita bawalah di diri kita ke mana-mana. Kita bawalah Habatus Sauda ni di badan kita ke mana-mana, supaya untuk melindungi daripada mata-mata yang mengkhianati ataupun sihir. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi diri kita. Dia macam amalan-amalan juga. Kita baca doa sebelum keluar rumah dan sebagainya, itu juga perlukan. Ini ada sampingan dia yang diajarkan oleh orang-orang alim untuk bawakan Habatus Sauda di badan kita. InsyaAllah itu saja perkongsian saya pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh ajukan di komen kita, InsyaAllah, supaya kita jadikan waktu-waktu luang kita di rumah ni, kita hidupkan sunnah. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil-kecil sunnah pun kita hidupkan. InsyaAllah di dalam sunnah itu ada kejayaan. Boleh kita kongsikan. Mungkin ada pertanyaan, persoalan, boleh komen, ataupun ada benda yang nak kongsikan bersama kita. Apa antaranya makanan sunnah, apa cara-cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh berkongsi di dalam komen. InsyaAllah ada komen, ya, kita tengok. Kongsikan live kita ni, semoga bermanfaat. Jangan lupa apa tips-tips yang kami dah kongsikan di dalam live, boleh terus amalkan. Jangan rasa ragu-ragu, betul ke kurma ni baik, betul ke madu ni bagus, betul ke Habatus Sauda ni
InsyaAllah kita yakin. Jangan ragu-ragu, jangan was-was. Sebab apa? Ini adalah benda-benda yang telah dimarketingkan, telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajar kepada sahabat-sahabatnya, macam mana cara bagaimana mengamalkan madu, bagaimana mengamalkan kurma, macam mana habatus sauda itu. Di dalam hadis sendiri dah mengatakan, inna hadhihi habatus sauda da'an likulli da', syifaan likulli da', syifaan likulli da' illa minasam, illa minasam. Jadi sesungguhnya habatus sauda ni adalah ubat daripada segala penyakit kecuali kematian. Jadi apa lagi kita nak ragukan? Apa lagi yang kita was-was daripada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini. Maaf kalau ada kekurangan, boleh kalau maaf kalau apa yang kurang, apa yang buruk daripada diri saya. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja perkongsian saya pada petang ini. Jangan lupa siapkan suplemen harian anda di rumah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja daripada saya perkongsian pada petang ini. Semoga bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Semoga hidup kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.